kartun ni ya. Dia cerita pasal China ni. Macam-macam. I dah jebak dituduh jadi ejen Illuminati. Aku mainan Illuminati ni. Hello everyone. Hi everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama lagi channel Aizat Yahya pada edisi React. By the way guys, pada episod lepas kita ada bahas tentang MH370 dan aku ada explain sikit tentang Illuminati dan Freemason. So pada episod kali ni guys, aku nak explain what is Freemason and what is Illumination. Illuminati. So guys, sebelum kita go to lebih panjang lagi berkenaan dengan Illuminati, berkenaan dengan Freemason, so aku akan search dulu bahan untuk kita react hari ni. Right. Apa itu Illuminati guys? Sebelum kita react, aku nak explain dulu. Illuminati dan Freemason adalah organize yang berbeza. Illuminati ialah organize yang rahsia, manakala Freemason adalah organize yang terbuka. So perbezaan dia adalah tersorok dan terbuka. So kita tengok Illuminati dulu guys. Kita dengar penjelasan Illuminati dan sejarah dia. Sebelum kita go to detail about Illuminati, kita dengar dulu penjelasan sejarah Illuminati. Hai guys, selamat kembali ke Kopi Go. Tahukah anda ada satu gerakan rahsia yang ingin menaklukki dunia, dan gerakan rahsia ini terdiri daripada kumpulan-kumpulan rahsia. Salah satu kumpulan rahsia ini digelar sebagai Illuminati. Mungkin tidak asing bagi sesetengah kita di sini, tetapi masih ramai lagi yang tidak tahu apa itu Illuminati. Ini adalah satu teori konspirasi. Benar atau tidak, bukan kami yang tentukan. Betul. Kami tidak mengiyakan atau tidak menidakkan perkara ini. Kami cumalah berkongsi maklumat yang ada di luar sana. Hai guys, anda bersama saya Ekram, dan untuk video hari ini kita akan merungkai topik Illuminati. Kita lihat dulu sejarah dan asal usul penubuhan Illuminati ini. Gerakan Reformasi Age of Enlightenment bermula pada abad ke-17 di Eropah. Lebih tepat lagi, 1 Mei 1776 Illuminati di Jerman. tak baru ada guys. satu gerakan Dah lama budaya yang digelar sebagai The Age of Enlightenment. Objektif utama gerakan ini adalah untuk melakukan reformasi berlandaskan kepercayaan teori sains dan pendidikan, secara langsung mencabar atau menentang kepercayaan agama dan juga tradisi. Mereka mengamalkan pemikiran saintifik, skeptilism dan juga pemikiran intelektual. Penubuhan Illuminati. Semakin hari, pengikut reformasi Age of Enlightenment ini semakin bertambah, dan pada tahun 1776, seorang ahli filosofi berbangsa Jerman, Johann Adam Weishaupt, menubuhkan sebuah organisasi rahsia di negeri Bavaria, Jerman, dan menamakan pertubuhan ini sebagai The Order of the Illuminati. Pada asalnya, penubuhan ini tidak diendahkan kerana orang ramai menyangka yang mereka hanyalah pertubuhan yang biasa. Tidak, sehingga pada tahun 1785 pertubuhan ini ditindas dan diharamkan oleh pemerintah Bavaria, iaitu Charles Theodor. Pengharaman ini dilakukan kerana kerajaan monarki Bavaria pada waktu itu bimbang yang pertubuhan ini akan menjatuhkan sistem monarki mereka, dan juga dikhawatiri akan mencabar kuasa gereja Katolik pada waktu tersebut. Konspirasi mengawal dunia, walaupun telah ditentang dan diharamkan
diseramkan pada tahun 1975, ramai yang masih menganggap kumpulan ini masih lagi wujud sehingga hari ini. Antara penulisan awal yang mendedahkan Illuminati kepada dunia ialah buku Proof of Conspiracy yang ditulis oleh John Robertson AM pada tahun 1978. Ini adalah perkara yang paling menakutkan tentang Illuminati. Ada yang percaya ini cumalah konspirasi teori dan ada yang benar-benar percaya kumpulan ini sedang merancang untuk mengawal dunia. Bermula dari perancangan-perancangan yang mengubah sejarah dunia seperti revolusi Perancis, pembunuhan John F. Kennedy, serangan 9/11, pergolakan di Timur Tengah, dan semua ini adalah untuk melaksanakan agenda mereka, iaitu agenda New World Order, ataupun dikenali secara ringkasnya sebagai NWO. Ini adalah sebuah rancangan yang dirancang oleh Illuminati untuk mewujudkan satu kerajaan yang akan memerintah seluruh dunia. Bermaksud semua negara akan patuh kepada satu badan kerajaan sahaja, dan golongan-golongan elit Illuminati ini yang akan menjadi pegawai tertinggi kerajaan tersebut. Dengan erti kata lain, mereka akan mengawal dunia dan mewujudkan kerajaan totalitarian. Tapi kenapa New World Order? Apakah objektif mereka? Banyak lagi kumpulan-kumpulan rahsia yang lain seperti Freemason, Skull and Bones, Zionism. Walaupun mereka ini dari kumpulan yang berbeza, tetapi mereka berkongsi satu persamaan yang menakutkan, di mana mereka semua dikatakan menyembah syaitan. Ini boleh dibuktikan melalui simbol yang sering digunakan oleh mereka. Simbol-simbol ini sering digunakan di dalam ritual sihir dan simbol seperti pentagram, tiga segi, simbol mata yang ada di sekeliling kita, khususnya di industri hiburan. Kisah sihir ini pula diceritakan di dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 102 yang mungkin akan kita rungkaikan di episod yang lain. Berbalik kepada Illuminati, mereka sedang menunggu kedatangan Dajjal. Mereka dikatakan menggunakan ritual dan juga sihir untuk menunggu kedatangan Dajjal yang mereka percaya adalah Tuhan mereka yang sebenar. Itulah sebab kenapa mereka mahu mengawal dunia sebagai persediaan untuk Dajjal memerintah suatu hari nanti. Itu dia sedikit penjelasan tentang sejarah, menurut kefahaman kita yang sebagai orang Islam, rahsia Illuminati ini sedang lakukan. Seperti di awal video ini saya ada katakan, ada yang percaya ini hanya sebagai satu konspirasi, ada yang percaya ini adalah perkara yang benar. Bukan kami di sini untuk memanipulasikan anda untuk percaya dengan sesuatu benda. Kami di sini hanya menyampaikan maklumat terpulang kepada cara penerimaan anda. Yang paling penting, gemar saya ingatkan, jalankan penyelidikan anda sendiri. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah Okey guys, dari kefahaman video tadi, menurut sudut pandang agama, Illuminati ini adalah organisasi rahsia yang ditubuhkan untuk mengawal dunia ataupun mengontrol dunia lah. Jadi yang tu dipanggil New World Order. So diorang ni menantikan sosok yang digelar Dajjal. Dari sudut pandang Islam lah. Kalau kita tengok ustaz-ustaz ceramah kan, ada ustaz apa tu nama tu aku lupa dah. Ani apa nama? Aku dah lupa dah nama dia. So dia banyak berteori, dia banyak merungkai bahawasanya akhir zaman ni, dunia akhir zaman ni ada kena-mengena dengan Illuminati, konspirasi Illuminati. So yang tu dari sudut pandang Islam lah, dari sudut pandang ahli yang bukan agama. Illuminati ni adalah organisasi rahsia yang merancang sesuatu untuk diorang memerintah dunia. Macam aku cakap sebelum ni, video sebelum ni, diorang ni buat benda yang pelik-pelik. Kita pun tak tahu apa motif. Macam MH370, dan before ni pernah jadi pesawat yang terhempas dekat US, dan macam-macam lagi. Yang tu dikaitkan dengan Illuminati.
So tak tahulah betul tak betul guys. Yang tu satu video kita dah tengok berkenaan dengan Illuminati. So kita akan tengok next video berkenaan dengan Freemason. Illuminati juga. Illuminati. Hari ni kita bahas pasal Illuminati. Ni Ustaz Auni. So panjang lah. Kalau Ustaz Auni ceramah ni mau 2 jam satu video dah. So kita tengok fakta yang orang selalu salah anggap. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Subscribe guys. 7. Simbol Illuminati yang sebenar. Fakta ini pasti membuatkan ramai orang Banyak terkejut. iklan, Tapi tahukah anda sebenarnya simbol asal kumpulan ini bukanlah lambang mata ataupun piramid. Simbol Eagle. sebenar mereka adalah Burung burung hantu, hantu. atau lebih tepatnya burung hantu Minerva. Ingat eagle. Menurut kepercayaan Roman, Illuminati diberi nama samaran yang mewakili tokoh sejarah atau orang penting. Sebagai contoh, Weishaupt dikenali Sebab tu aku sebagai cakap dia Spartacus organisasi rahsia. dan von Knigge sebagai Philo. Dokumen Dia takkan dan surat dedahkan juga sebarang ditulis identiti. menggunakan kod Identiti, rahsia dan ringkas. Dikatakan pada organisasi tahun dia 1785 dan setelah kumpulan ini identiti dilabel diri dia. sebagai organisasi haram. Penguat kuasa yang menyerbu rumah anggota kumpulan ini turut menjumpai cara untuk membuat dakwat yang bila ditulis tidak kelihatan, iaitu Invisible Biasa Ink. kita tengok kat Mereka cerita-cerita juga je, menggunakan simbol pada Yang ni pakaian real, mereka dan salam tangan Dakwat rahsia hilang. yang Lama hanya dah. diketahui Tahun 17 oleh lagi. ahli kumpulan itu. 2. Freemason dan Illuminati adalah berbeza. Ya betul. Kedua-dua kumpulan rahsia, Illuminati dan Freemason, adalah organisasi yang terdiri daripada free thinker dan individu intelektual. Oleh kerana banyak persamaan di antara kedua-dua kumpulan ini, ramai yang beranggapan bahawa mereka adalah kumpulan yang sama. Antara perbezaannya ialah misi utama kumpulan Illuminati mewujudkan pemerintahan dunia baru The New atau Order. New World Order. Manakala misi utama Freemason pula ingin mewujudkan persekitaran masyarakat dan yang ni ahli Freemason. yang hidup secara harmoni dan aman. Keanggotaan Illuminati pula bekerja di belakang tabir dengan kewujudan samar-samar. Ini Manakala aku kata Freemason organisasi pula rahsia. secara terbuka. Yang ni secara terbuka Sebagai Freemason. contoh, terdapat banyak bangunan Freemason, yang ni Freemason lah. di Malaysia sendiri. Kat Malaysia banyak. Setiap negeri ada dia punya building bangunan Freemason. 1. Jadi Freemason ni banyak lah guys. Illuminati tidak lagi wujud. Untuk fakta Ada yang kata ini, tidak wujud. fakta Ada yang umum kata korang wujud sendiri lagi. yang menentukan Dikenakan sama ada ia terlampau adalah banyak. fakta atau teori. Apa ni dia Ingat, punya fakta dan teori konspirasi ni. adalah perkara yang berlainan. Fakta. Pada 1785, pemerintah Bavaria, Karl Theodor, telah mengharamkan sebarang pertubuhan dulu dah dimansuh atau dah. kumpulan rahsia, khususnya Illuminati, dan menjatuhkan hukuman berat kepada sesiapa yang menyertai kumpulan itu. Ya betul. Setelah kumpulan itu dituduh Pada tahun 17 menerbitkan guys. artikel anti-agama, sebenarnya sudah tidak wujud. Apapun, kita perlu ingat bahawa teori adalah teori dan Ya, bukan teori sebagai adalah teori bukti. guys. Welcome to the eye. Okay, fakta. So guys, fakta channel. Datang subscribe. Kena subscribe juga Aizat Yahya. So guys, itulah 7 fakta mengenai Illuminati guys. So yang kita faham dari video ni, apa itu Illuminati? Illuminati apa ni? Satu organisasi rahsia, macam aku cakap tadi, satu organisasi rahsia yang apa video ni cakap, yang kalau kita ikutkan memang tidak wujud dah. Tapi still lagi ramai yang percaya bahawasanya dia wujud lagi dikarenakan kebelakangan ni ada timbul dalam beberapa filem lah. Filem berkenaan dengan Illuminati dan beberapa apa ni etika lah. Etika banyak yang bercerita tentang Illuminati. So orang beranggapan Illuminati ni terlahir kembali ataupun masih lagi dalam diam-diam. So yang itulah berkenaan dengan Illuminati guys.
Illuminati? Ataupun jawapannya sebenarnya mudah. Semua ramalan The Simpsons hanyalah kebetulan dan kebetulan semata-mata. Itulah persoalan yang kita akan bincangkan hari ini. Aku tak Pastikan pernah tengok kartun anda ni. tonton dengan minda terbuka. Gunakan pemikiran kritikal dan rasional. Okay? Let's go. Sebelum kita tengok jawapan Yang ni kepada kopi-kopi persoalan China tadi, ke? kita berkenalan Ke China baru dulu dia? dengan The Simpsons. Kopi-kopi ke? The Simpsons direka oleh kartunis Matt Groening. Telah disiarkan sejak tahun 1989 lagi. Kartun ini menceritakan kisah keluarga The Simpsons di mana Homer Simpson sebagai bapa, Marge Simpson sebagai ibu, anak lelaki mereka Bart Simpson dan dua anak perempuan mereka Lisa dan Maggie. Mereka tinggal di pekan Springfield di Amerika Syarikat. Banyak karakter-karakter gila di dalam The Simpsons ni, antaranya ialah badut Krusty the Clown yang kerja dia sebenarnya menghiburkan kanak-kanak. Tapi dia ni benci dengan kanak-kanak. Ada juga watak macam Hans Smallman dengan nasib yang sangat malang, Chief Wiggum, polis lembab yang suka dengan donat dan ratusan lagi karakter lain yang membuatkan The Simpsons banyak karakter antara dah. siri kartun kegemaran jutaan orang. Dan sehingga hari ini ada 639 episod The Simpsons yang pernah disiarkan dan ada di antara episod-episod pelik ini ni yang belakang ni. dipercayai Aku nak telah tu. meramal masa depan dengan betul, seperti ramalan ikan mata tiga, skandal FIFA, persembahan Lady Gaga, Donald Trump menjadi presiden, ekonomi Greece yang runtuh, Ebola, Formula Higgs boson, COVID-19, Killer Bees dan macam-macam lagi ramalan yang kononnya dibuat oleh The Simpsons sebelum ia terjadi. Donald Trump jadi Membawa presiden kita pun kepada dia ni, ya? persoalan yang seterusnya. Macam mana Oh. The Simpsons dapat membuat ramalan-ramalan ini? Produser untuk The Simpsons, proses untuk menulis The Simpsons ni selalunya bermula dari brainstorm dan idea daripada penulis. Diorang akan duduk di dalam sebuah bilik dan berbincang. yang ni, yang buat cerita Macam-macam idea gila cerita yang ni. akan keluar dan tidak masuk akal. Dan dari idea-idea inilah diorang akan pilih dan akan tulis untuk setiap episod. The Simpsons telah pun bersiaran selama 33 tahun, lebih tua Eh, lama. daripada kebanyakan anda yang tengok ni dan juga diri 33 saya tahun sendiri. lagi tua pada Untuk aku lah. menghasilkan setiap episod memerlukan jalan cerita yang lucu, Mana menarik cerita dan dia ni yang tahun paling 19 penting untuk lebih kekal lagi, relevan. Dan untuk mengejar Lama dah. relevansi ini, salah satu cara ialah dengan memparodikan isu semasa. Di satu temu bual bersama pencipta The Simpsons, Matt Groening, apabila ditanya macam mana dia menghasilkan setiap episod The Simpsons, katanya dia menggunakan satu terma yang dia sendiri gelar sebagai rubber band reality. Because it's animation and because it's a comedy, we do a lot of foreshortening, a lot of slight exaggeration. I call it rubber band reality. That is, it's real, and then we stretch it out for a moment, and then it snaps back to reality. Rubber band reality ni ialah satu realiti yang digembar-gemburkan secara melampau dari apa sebenarnya yang terjadi. Contohnya, bila Donald Trump mengumumkan dia mahu bertanding menjadi Presiden Amerika pada tahun 2000 dahulu, penulis-penulis The Simpsons mengambil realiti ini dan mengubah ia menjadi rubber band reality dengan menulis lawak setaya yang Donald Trump akan menjadi Presiden. Disiarkan pada tahun 2015 dan memang secara kebetulan betul pada tahun 2017 Donald Trump memang benar-benar 2 tahun menjadi sebelum Donald presiden. Trump jadi presiden. Ataupun ramalan Ebola. Dia Virus dah ramal Ebola dah. telah pun lama ditemui sejak tahun 1976 lagi. Penulis The Simpsons mengambil realiti ini dan mengubah ia menjadi rubber band reality dengan memaparkan ia sebagai lawak setaya di dalam sebuah Ebola episod virus. pada tahun 1997. Dan pada tahun 2014 Ebola. dahulu, Ebola, Ebola memang Ebola. benar-benar tersebar semula. Ataupun ramalan Killer Bees. Killer Bees telah ditemui sejak tahun 1950-an lagi. Oh. The Simpsons mengambil realiti ini, mengubah ia menjadi rubber band reality dan memaparkan lawak Tiga setaya dah situ. Killer Bees di episod pada tahun 1993. Kononnya menyerang seluruh Springfield. Donald Trump, Dan pada virus tahun dengan Killer Bee. 2020 dilaporkan secara kebetulan segerombolan Killer Bees sedang di dalam perjalanan Ini boleh menuju jadi ke satu Amerika kebetulan. Syarikat. Boleh jadi juga Itu antara satu contoh bagaimana mereka benda yang menggunakan dirancang. rubber band reality Oh, di boleh dalam jadi juga penulisan perkara yang setiap dirancang lah. episod The Simpsons. Sekarang kamu faham macam mana formula reality band ni digunakan oleh penulis-penulis The Simpsons dengan menggunakan tiga mungkin dia formula dari masa tadi, depan. brainstorming, parody isu Kalau kita semasa dan orang rubber band beragama, reality. kita Begitulah takkan macam mana percaya punya terciptanya dia dari masa episod The depan. Simpsons yang penuh dengan lawak setaya dan parody yang diinspirasikan dari apa yang berlaku di sekeliling kita. Apa yang jadi hanyalah satu kebetulan. Malah banyak ramalan The Simpsons yang tidak Boleh menjadi jadi satu kenyataan. kebetulan lah. Seperti di episod Back to the Future
Lisa yang kononnya menyerupai Hillary, memberikan implikasi Hillary akan menjadi presiden. Ia tidak menjadi kenyataan. Di episod Lisa's Wedding, jam Big Ben ditukar menjadi digital pada tahun 2010, tidak juga menjadi kenyataan. Begitu juga dengan kereta terbang di episod tahun 2005. Masih lagi kita tiada kereta terbang. Ataupun kematian Donald Trump pada tahun 2020, yang berkemungkinan besar tidak menjadi kenyataan. Selain itu ada ramalan Presiden Arnold Schwarzenegger, Perang Dunia Ketiga, dan ratusan ramalan The Simpsons yang tidak menjadi kenyataan. Gambar ini, Donald Trump dan Ketua Arab bergambar dengan menyentuh berbola pada tahun 2017 dahulu. Kononnya, ini telah diramal pada tahun 2002 lagi oleh The Simpsons. Tapi sebenarnya episod The Simpsons itu bukanlah dari episod tahun 2002. Tetapi ia dimuat naik pada tahun yang sama, tahun 2017, tidak beberapa lama selepas gambar ini disiarkan. Ini secara langsung mengelirukan orang. Apa yang lebih teruk lagi bila ada yang terlalu taksub dengan semua benda ni. Khususnya di kalangan budak-budak yang percaya bulat-bulat. Padahal ia tidaklah serumit mana, tiadalah konspirasi ataupun Illuminati. So, berkenaan dengan Illuminati ni guys, menurut akulah, menurut apa yang kita fikir logik lah, Illuminati ni adalah satu organisasi rahsia. Cukup lah kita ambil yang tu, organisasi rahsia yang kita tidak tahu apa yang diorang rancang sebetulnya. Tu fakta yang tepat lah berkenaan dengan Illuminati. Diorang wujud, berkemungkinan lah diorang wujud lagi, berkemungkinan diorang tidak wujud lah. Sebab boleh kata 50% cakap wujud, 50% lagi cakap tak wujud. Dikarenakan Illuminati ni dah pernah dimasukkan lah tahun 17 lagi. Dikarenakan dia punya ideologi, dia punya menjadi kerajaan dalam kerajaan, kemudian dia orang nak naik jadi kerajaan dunia. Di situlah kerajaan dia orang tak menggalakkanlah orang kata ni, pertubuhan Illuminati ni bergerak. So dia orang masukkan, dia orang tangkap, dan dia orang tak tahulah apa dia orang buat, dia orang pancung ke. Yang tu lah berkenaan dengan Illuminati. Tapi Freemason ni memang jelas-jelas lah. Freemason aku akan bahas pada episod akan datang. Freemason ni dia terang-terangan. Kalau kita tahu kita punya menteri pun ada yang terlibat dalam Freemason. Freemason ni dia ideologi dia punya target tak macam Illuminati lah. Cuma dia ni ada beberapa part saja yang sama dengan Illuminati. Berbeza banyak guys. Bukan 50% sama tak. Berbeza banyak Freemason dengan Illuminati ni. So macam Freemason ni dia lebih terbuka. Dia lebih kepada kelab, pertubuhan yang bagi aku important lah, penting dalam pemerintahan dunia lah. Adalah tak kira lah. So yang tu Freemason. Illuminati ni yang kita faham takat tu je lah guys. So tak perlulah kita nak pertikaikan tentang Illuminati ke apa. Jadi kita just fikir yang Illuminati ni organisasi rahsia yang kita tidak tahu wujud ke tak lagi. Sebab benda tu sangat-sangat sangat-sangat sulit lah kalau bagi aku. Sebab etika tentang Illuminati ni pun banyak yang dibuat-buat lah. Banyak yang dibuat-buat. Jadi boleh dikatakan kalau ia wujud, kita pun tak tahu siapa dalam Malaysia yang terlibat. Berkemungkinan lah. Berkemungkinan ada, berkemungkinan tak ada. So kalau word memanglah dunia. Kalau dunia banyak, kalau kata Illuminati mesti banyak yang terlibat. Antaranya kalau kita tengok video, dia ambil orang-orang penting. Boleh jadi Presiden Amerika pun terlibat. Boleh jadi orang-orang penting yang cerdik, kaya. Yang tu dia beritahu tadi. So guys, don't forget like, share, comment and subscribe.
Aku rasa setakat tu saja kita punya perbahasan tentang Illuminati, dan tunggu video yang akan datang berkenaan dengan Freemason. See you on next video.